sampaikan tazkirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita rafa' kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-17 dalam bulan Dzulqa'dah. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menterjemahkan setiap kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita dalam bentuk ketaatan kepadanya, dan menterjemahkan setiap nikmat tersebut sebagaimana tujuan ia dijadikan dan diciptakan, dan ianya juga sebagai salah satu langkah untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini sedang kita lalui dah masuk kepada separuh masa yang kedua, merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang berturutan daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. 3 bulan yang berturutan ini merupakan bulan-bulan haram, dan ada satu bulan yang terasing iaitu bulan Rajab. Bulan ini sering dikaitkan dengan persiapan untuk orang-orang Islam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitu dengan menunaikan fardu haji, dan juga sebagai persiapan dalam menambahkan ilmu perkara-perkara yang berkait rapat tentang ibadah korban. Pagi ini kita cuba kaitkan dua-dua syariat ini, syariat haji dan syariat korban. Kita cuba kaitkan dengan satu kisah yang kita cuba susunkan dalam kadar yang sederhana, iaitu perjalanan bapa kepada sekalian para nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, kedua isterinya iaitu Sayyidatuna Sarah dan juga Sayyidatuna Hajar, serta anaknya iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Keempat-empat insan yang sangat barakah ini menjadi salah satu asbab terpenting kepada pelaksanaan ibadah haji yang difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi asbab kepada pensyariatan ibadah korban. Nabi Ibrahim alaihi salam, sebahagian para ulama menyatakan adalah gabungan daripada 2 nama dalam bahasa Arab, iaitu Abun dan juga Rahim. Abun itu ayah, Rahim itu kasih sayang. Jadi gabungan itu di antara Abun dengan Rahim disebut dengan Ibrahim, seorang ayah yang mempunyai nilai kasih sayang yang sangat tinggi. Permulaan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkahwin dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah, dalam sepanjang perkahwinan dengan Sayyidatuna Sarah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurniakan zuriat pada awalnya, sehingga kan Sayyidatuna Sarah disebutkan adalah wanita tercantik pada zaman itu. Wanita tercantik pada zaman itu. Dalam kisah yang ada bersangkut paut dengan Nabi Ibrahim dengan Sayyidatuna Sarah, pada waktu itu mereka berdua duduk tinggal di Palestin ataupun di Syam. Nabi Ibrahim ni asalnya daripada mana? Nabi Ibrahim asal daripada Babylon. Sebahagian ulama kata di Iraq.
kemudian hijrah ke Palestin, berkahwin dengan Sayyidatuna Sarah. Di zaman waktu mereka berdua hidup, sebelum datangnya Sayyidatuna Hajar, ada seorang raja yang sangat zalim yang memerintah di Mesir, sehingga kan kerajaan pemerintahannya itu meliputi sampai ke wilayah Syam. Dan salah satu kezaliman yang dibuat oleh raja ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup adalah dia tidak boleh tengok isteri orang. Itu masalah dia. Dia suka nak ambil kalau perempuan itu merupakan isteri orang. Dia tak nak ambil kalau perempuan tu anak dara, tak nak. Jadi salah satu perintah dakwah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pergi ke Mesir, berjumpa dengan raja tersebut dan dakwahkan dia supaya beriman. Ini cabaran. Sebab kita bila cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, semua para ulama akan mengaitkan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Al-Quran adalah sentiasa mengutamakan perintah Allah. Dia tidak kisah tentang keinginan dia apa, dia punya kehendak, tidak. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi ke Mesir, maka salah satu cabarannya adalah dia kena berjumpa dengan raja yang zalim ini. Masalah yang timbul adalah Sayyidatuna Sarah yang merupakan isterinya, yang juga merupakan wanita tercantik pada zaman itu. Siapakah yang tidak tertarik dengan melihat wajah Sayyidatuna Sarah? Jadi akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam buat satu perkara yang dipanggil sebagai tauriyah. Bukan tarwiyah. Kalau tarwiyah hari ke-8 bulan Zulhijjah. Tarwiyah, hari tarwiyah tu 8 Zulhijjah. Ini tauriyah, tawaw. Tauriyah ni maksudnya bukan menipu, dengar macam tipu tapi tak tipu. Jadi Nabi Ibrahim cakap apa kepada Sayyidatuna Sarah? Sampai ulama kata Nabi Ibrahim ni menipu ke? Tak. Dia kata apa? Nanti kita masuk ke Mesir, kamu jangan cakap kamu isteri kepada aku. Kalau kamu cakap isteri aku, kamu akan diambil oleh raja itu. Jadi kamu kena cakap engkau saudara kepada aku. Diminta Sayyidatuna Sarah menyatakan kamu ni saudara kepada aku. Ulama kata Nabi Ibrahim berbohong ataupun tidak? Jawapannya tidak. Sebab di sisi jawapannya kata para ulama, saudara kepada Nabi Ibrahim, iya, saudara se-Islam, saudara beriman. Ini namanya tauriyah. Kita kalau nak apa itu, nak lakukan tauriyah ni kena tanya pada tok-tok guru dulu. Takut nanti tak jadi tauriyah, jadi tipu betul. Awak daripada mana ni? Saya apa tu, on the way. On the way tu tauriyah ke bukan? Asalnya memang tauriyah tu, on the way. On the way. Tapi kalau telefon, on the way, daripada mana? On the way daripada bilik ke depan. Belum naik kereta ni, saya on the way. Tu jadi tak tauriyah tu. Tok guru, ada seorang tok guru kan, saya pernah cerita kat sini tak silap. Orang datang jumpa dengan dia, jadi dia agak letih. Dan dia cakap pada anak murid yang tinggal dengan dia, dibuat satu bulatan. Dalam rumahnya tu dibuat satu bulatan. Dia duduk dalam bulatan itu. Dia cakap pada anak-anak murid dia, nanti kalau ada orang datang, cakap saya tak ada di sini. Ditunjuk tu, tak ada di sini tu luar bulatan, tapi dia duduk dalam bulatan. Bulatan dalam rumah, dia duduk dalam bulatan. Jadi dia cakap pada anak murid dia, nanti kalau ada orang datang tanya saya, cakap aku tak ada di sini, luar bulatan. Jawapan sambungannya apa? Aku ada di sini, dalam bulatan tu. Jadi anak murid pakai jawapan mula-mula je. Itu namanya tauriyah. Jadi bila orang datang, orang tanya, Tok Guru ada? Tok Guru tak ada di sini. Jadi orang ingat Tok Guru tu ada ke tak ada? Tak ada kan? Sebenarnya ada. Dia berbeza pula kalau anak murid tak faham. Tok Guru cakap, dia pesan jangan cakap dia ada di sini. Tu jadi pecah lubang pula. Jadi tauriyah ni kalau kita nak buat, boleh, dibolehkan dalam agama, dibolehkan. Inilah istilah sebenar dalam agama kita dan disebut dalam kitab tasawuf, namanya tauriyah. Itu istilah paling tepat. Jadi istilah yang selama ni kita pakai tu tak terpakai. Apa istilah yang biasa kita pakai? Bohong sunat. Tu tak ada. Dan namanya bohong sunat pula. Jadi kalau kita pakai, kita kata istilahnya tauriyah, okey. Ini yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana masuk ke Mesir dengan Sayyidatuna Sarah. Tapi masalah yang lain pula timbul.
Bila bertemu dengan raja ni dengan harapan, kamu siapa? Saya saudara kepada dia. Nabi Ibrahim pun cakap perkara yang sama. Nampaknya kali ini berbeza, sebab bila raja ni tengok, raja yang zalim ni tengok kecantikan Sayyidatuna Sarah, hilang dah pertimbangan dia. Memang teramat cantik pada zaman itu. Jadi raja ni nak buat apa pada dia? Raja ni nak pegang dia, nak pegang, nak sentuh dia. Allah jadikan dalam waktu itu juga separuh badannya lumpuh sebab nak sentuh Sayyidatuna Sarah. Separuh badannya lumpuh. Jadi akhirnya dia minta Sayyidatuna Sarah doakan dia. Kamu ni siapa ni? Aku baru nak sentuh, badan aku jadi begini. Sayyidatuna Sarah doakan, kemudian Allah sembuhkan. Dah begitu sembuh balik, cuba lagi. Lumpuh kali yang kedua di sebelah kiri, sebelah pula. Didoakan lagi, diminta doakan lagi, sembuh. Kali ketiga cuba lagi, tak serik juga. Akhirnya yang ketiga Allah lumpuhkan seluruh badan, melainkan lisannya boleh bercakap. Jadi kata para ulama, yang terakhir Sayyidatuna Sarah doakan kali yang ketiga dan dia sembuh. Dan bila dia sembuh kali ketiga, dia cakap pada pengawal-pengawal istana, tolong bawa wanita ini keluar daripada negeri ini. Dia ni bukan orang ni, aku nak pegang dia jadi teruk begini. Ulama-ulama kata Sayyidatuna Sarah bukan setakat isteri kepada Nabi Ibrahim AS, tetapi merupakan seorang wali Allah. Kenapa? Doa dia cepat Allah mustajabkan. Jadi dia minta Sayyidatuna Sarah ni keluar daripada Mesir, diminta pengawal-pengawal, sehingga kan kata raja ni, tolong bawakan seorang wanita iring dia keluar. Pengawal dengan seorang wanita, wanita yang mengiringi perjalanan Sayyidatuna Sarah dikeluarkan daripada Mesir, yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar. Maka datanglah watak yang kedua dalam kehidupan Nabi Ibrahim AS, iaitu Sayyidatuna Hajar. Balik semula ke Palestin. Kita cerita yang awal tadi, waktu perkahwinan Nabi Ibrahim AS dengan Sayyidatuna Hajar, tidak dikurniakan anak, tidak dikurniakan zuriat. Sampai satu masa permintaan ini dibuat bukan daripada Nabi Ibrahim AS, tapi permintaan ini dibuat oleh Sayyidatuna Sarah, yang menyatakan kepada Nabi Ibrahim AS, kamu kahwinlah dengan dia, mudah-mudahan nanti dapat zuriat daripada dia. Permintaan ini diminta oleh Sayyidatuna Sarah, kemudian Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat anak. Berkahwin lama dengan Sayyidatuna Sarah tak ada anak, tapi berkahwin dengan Sayyidatuna Hajar dapat anak lelaki, iaitu Nabi Ismail. Hadirin hadirat, kita nak bawa satu, ini dibahaskan oleh para ulama. Sebelum Siti Hajar datang dalam hidup Nabi Ibrahim, tumpuan Nabi Ibrahim hanya khusus untuk Sayyidatuna Sarah, betul? Ketika Siti Hajar datang dan diminta berkahwin dengan Siti Hajar, sekarang tumpuan Nabi Ibrahim kepada dua orang. Dan bila mana Sayyidatuna Hajar dapat zuriat, sekarang tumpuan Nabi Ibrahim lebih terarah ke mana? Pada Siti Hajar. Kerana apa? Ada anak. Sebab ada anak, tumpuannya pergi ke situ. Siapakah hati yang tidak tersentuh bila selama ini Nabi Ibrahim walhal diminta oleh Sayyidatuna Sarah? Tengok, di sinilah bermulanya Allah nak jaga kedua-duanya ini, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nak jaga Sayyidatuna Sarah supaya jangan timbul iri hati, hasad dengki dan macam-macam. Allah nak jaga Nabi Ibrahim, Allah nak jaga Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Perintahnya apa? Kena pisahkan kedua-duanya. Pisah ni bukan bercerai, tak boleh duduk dalam tempat yang sama. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya bawa isterinya dan anaknya yang masih menyusui itu. Ini ujian terbesar. Pergi ke mana? Pergi ke tempat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Menempatkan Sayyidatuna Hajar dengan Nabi Ismail ke satu tempat, dalam Al-Quran sebut biwadin, satu lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuhan.
Kalau tempat tu tak ada tumbuhan, air ada ke tak ada? Confirm tak ada. Allah sebut dalam Al-Quran bukan sebut pasal air, Allah sebut tempat ini, lembah ini tak ada tumbuhan, confirm tak ada air. Macam mana ni? Antara keinginan Nabi Ibrahim duk fikir macam mana anaknya yang baru lahir dengan isterinya yang masih lemah baru melahirkan untuk diletak di satu tempat yang tandus, tak ada apa-apa, orang pun tak ada. Keinginan Nabi Ibrahim, soal jawab dalam fikirannya, tapi bila itu datang perintah daripada Allah, yang itu jadi nombor dua. Sebab itu apa-apa hal perintah daripada Allah. Pergi ke sana. Berapa jauh jarak perjalanan? Kita kalau naik kapal terbang daripada, contoh daripada Jordan, daripada Amman, tak mungkin daripada Israel, tak boleh. Daripada Palestin keluar, masuk ke Amman, Amman kemudian naik flight, turun di Jeddah, naik bas lagi. Lebih kurang dalam 2 jam kan? 2 jam atau 3 jam lebih. Daripada Amman, Amman atas, ke bawah, turun. Lepas tu naik bas lagi 1 jam. Katalah tolak campur, kita kata sampai di Mekah lebih kurang dalam 5 jam. 5 jam ni dengan pengangkutan sedia ada. Ini dulu apa pun tak ada. Sebab itu Nabi Ibrahim, tadi kita sebutkan namanya Abun Rahim. Satu lagi di sisi para ulama, makna kepada Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sering merentasi perjalanan. Sampai di situ, Sayyidatuna Hajar tanya satu soalan. Kenapa kamu letak kami di sini, wahai suamiku? Tak jawab. Kenapa kamu letak kami di sini? Tempat ni tak ada orang, tandus. Tak jawab. Kali ketiga Sayyidatuna Hajar tanya, Allahu amaraka bihadza? Ini sebenarnya perintah ni datang dari Allah ke? Nabi Ibrahim berpusing, berpaling, menyatakan, na'am, iya, ini datang perintah daripada Allah. Sudah, kalau begitu memang datang perintah daripada Allah, kami redha, dan kami tahu Allah tak akan sia-siakan kami di sini. Ini bukan perintahnya datang letak di situ, jaga di situ, tak. Datang perintah, letak di situ, tinggalkan, balik semula. Baik, itu ulama kata makna tersirat di sini kan, makna tersirat di sini, Allah Subhanahu wa taala nak bagi kasih sayang kepada Sayyidatuna Hajar dengan Nabi Ismail, fokus betul, khusus betul untuk mereka berdua, sebab Allah tak nak bercampur dengan makhluk lain. Macam seolah-olahnya nak bagi pada orang itu, tak nak campur dengan orang lain. Memang Allah nak bagi betul-betul pada kedua-duanya. Ini yang dirasai oleh Sayyidatuna Hajar. Hadirin hadirat, anak baru lahir, kenal ke tak muka ayah dia dengan muka mak dia? Belum. Sampai dia ada diberikan pendengaran, penglihatan. Agak-agak dalam tempoh waktu yang berulang alik, dalam jauh. Kalaulah lama ayah ni tak balik, waktu dia lahir ayahnya tak ada, selang setahun baru ayahnya balik, agak-agak budak ni kenal tak dia ayah dia? Saya selap nangis dia. Siapa pula ni? Tak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Tapi uniknya Nabi Ismail alaihi salam, ketika mana Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin, kemudian datang balik semula ke Makkah, hubungan itu dapat dirasai oleh Nabi Ismail alaihi salam. Dia tidak rasa ini bukan ayahnya, maka dia rasa dia ayahnya. Sebab itu tengok dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim panggil Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku yang disayangi. Tak dipanggil dengan ya bani, tak, tapi dipanggil dengan ya bunayya, anak yang aku sayang. Tengok Nabi Ismail panggil ayahnya apa? Ya abati. Kalau abi, ayah, ayahku, bapaku, abi, maksudnya yang menunjukkan penghormatan, panggilnya abi. Ini panggil dengan ya abati, wahai ayahku yang dihormati dan disayangi. Ada orang gelarkan diri dia, suruh anak dipanggil dengan abi, ada. Ada yang suruh panggil dia, anak dipanggil dia abah, ada. Ada yang suruh anak dia panggil dia dengan walid pun ada. Ada yang orang dulu-dulu panggil bapa. Ada yang panggil daddy pun ada. Ada yang panggil papa. Tambah belakang Zola, dipanggil tu ayah dia, Papa Zola.
bermacam-macam, tapi dengan satu tujuan penghormatan. Jadi kalau yang bagusnya sebenarnya di sisi para ulama, nak dipanggil dengan ayah itu ikut macam mana Nabi Ismail panggil ayahnya, ya abati. Ada orang panggil ayahnya dengan abi, ada yang sebahagian orang kita yang saya pernah dengar dipanggil abati, abati. Oh, saya kata dia ni ikut betul macam mana dalam Al-Quran. Kalau ayah abati, kalau mak panggil apa? Kalau abi dengan ummi, kalau abati, mak dia dipanggil dengan amati. Tapi kena sebut. Pelat pula yang pangkal tak keluar, mati, mati, aja mati. Amati, amati itu wahai ibu yang dihormati dan disayangi. Daripada perkataan ini masuk dalam perkataan bahasa Melayu kita, perkara itu perlu diamati dengan betul, kan? Amati itu pasangan kepada abati. Jadi yang dipanggil oleh Nabi Ismail AS kepada ayahnya itu ya abati. Itu dalam dialog ketika mana Nabi Ibrahim bermimpi sembelih Nabi Ismail. Sebab itu walaupun jarak tempat yang jauh, jarak masa yang kejap-kejap datang, tak menyebabkan Nabi Ismail AS tak kenal itu ayahnya. Dan kita tengok di sini, tempat itu tandus, tak ada apa-apa sumber, tumbuhan tak ada, confirm air tak ada. Jadi perkara utama yang dibuat oleh Sayyidatina Hajar untuk memastikan kesinambungan kehidupan adalah dengan usaha yang diambil. Usaha tu wajib, usaha dan ikhtiar. Adakah dia duduk saja tawakal pada Allah? Tak, usaha diambil dengan mencari air. Dalam pensyariatan sa'i kan, di antara Safa dengan Marwah. Yang peliknya di sini, uniknya adalah berapa kali Sayyidatina Hajar ulang-alik daripada Safa ke Marwah? Semua tahu 7 kali. Kita kalau cari air, kita dah tahu tempat tu tak ada, kita pergi lagi ke tak? Kita dah pergi Sayyidatina Hajar daripada Safa, tengok macam ada air, Fata Morgana. Pergi ke Marwah, tengok air tak ada. Dia dah berdiri dekat Safa tadi, dia tahu air tak ada kan? Dia pergi ke Marwah, dia tengok semula dekat Safa, macam ada air. Kita baru tadi kat situ kita kata mana ada air. Tapi kenapa Sayyidatina Hajar patah balik? Tengok lagi, tempat yang sama dia berulang, walaupun pada hakikatnya dia kata memang tak ada air. Di sinilah keyakinan yang berbeza. Sebab Sayyidatina Hajar, ini ulama bahaskan, Sayyidatina Hajar melakukan usaha, dalam waktu yang sama dia tidak bergantung kepada usaha itu. Dia bergantung kepada keajaiban yang Allah akan bagi. Inilah namanya tawakal. Mengambil sebab bukan untuk bergantung kepada sebab, tetapi bergantung kepada yang memberi sebab. Kita kerja sebab. Adakah bergantung kepada kerja? Jawapannya tak. Jawapannya bergantung kepada Allah yang memberi sebab. Walaupun hakikatnya asbabnya datang daripada namanya manusia. Sebab itu kalau orang yang sentiasa meletakkan dirinya kepada yang memberi sebab, dia akan sentiasa dipandu dengan apa? Pandangan, pemerhatian, pengawasan daripada Allah. Jadi sebab itu dia tahu dah, ini tadi tempat ni dah pergi tak ada air, patah balik lagi. Itu satu kan. Sayyidatina Hajar yakin dengan setiap usaha itu Allah boleh beri keajaiban. Dalam hidup ini kan, hadirin hadirat, dalam hidup ini ada 2 istilah disebut oleh para ulama. Rezeki yang kita kejar, satu lagi rezeki yang kejar kita. Pernah tak menghadapi rezeki kejar kita? Biasa kita kejar rezeki kan, kita kejar rezeki, macam-macam dibuat, perkara-perkara yang positif dalam magnet rezeki macam-macam yang dibuat kan, dalam banyak sebenarnya. Ada 2 istilah, kita kejar rezeki, satu lagi rezeki kejar kita. Saya nak kongsi satu amalan, tulis buat lepas subuh lepas subuh. Jangan tahu menawar dengan saya, Ustaz kalau lepas ni tak ada, lepas subuh. Buat lepas subuh mula besok. Sebab subuh tadi dah terlepas, mula besok. Harapan kita tinggi, mudah-mudahan subuh besok, Jumaat besok subuh tak hujan, tu aja. Kalau hujan ni harapan tipis, tak kerja pula tu. Allah, inilah waktu kita nak qada Ustaz. Buat lepas subuh.
Dah sembahyang subuh, lengkapkan sembahyang subuh, wirid, baca Quran sikit. Ini pesan ya, ini pesan oleh para ulama. Saya cuma panjang-panjangkan. Macam mana? Sembahyang subuh, wirid cukupkan, baca doa, buka Quran sekejap. Walau satu muka surat cukup. Lepas subuh. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Walaupun satu muka surat baca Quran. Ambil waktu tu. Itu waktu Allah bagi rezeki tu. Waktu Al-Bukur nama dia. Baik. Selepas itu baca ayat 1000 dinar 7 kali. 7 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Hafal kan ayat 1000 dinar? Tak hafal, buka dekat tu. Rawahu Google wal internet ada kat situ. Kalau tak ada pun kat rumah yang ada frame tu, baca lah kat frame. Awak buat apa bagi termenung? Diam, saya tengah baca ayat 1000 dinar ni. Dah 7 tahun bergantung. Pagi ni pun saya nak baca. Awak jangan cakap banyak, kena marah suami dia. Baca berapa kali? 7 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Lagi, wa may yattaqillaha, sampai itu cukup 7. Baik. Yang saya nak minta tulis, yang saya nak sebut ni. Lepas sempurnakan 7 kali bacaan ayat 1000 dinar, ni tulis yang ini. Tulis bahasa Rumi pun tak apa. Allahu tariqi Ar-Rahmanu rafiqi. Nanti saya ulang balik. Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Panjang pula, baru nak tulis. Tak apa, nanti saya sharekan dekat WhatsApp. Nanti boleh sharekan pada yang lain. Baik. Amalan ini baca ayat 1000 dinar 7 kali dan dituruti dengan yang tadi itu, yang saya baca itu. Allahu tariqi Ar-Rahmanu rafiqi Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Allahu tariqi. Ayat ni pun dibaca 7 kali. Amalan ini yang disebut oleh guru-guru kita, amalan inilah rezeki yang akan kejar kita. Boleh? Boleh yang tadi je Ustaz, yang ujung tu tak dapat. Sikit. Allahu tariqi, keluar bilik Allah, lupa dah. Itu je dia ingat. Buat bila? Lepas subuh. Kalau tanya saya, ini yang guru-guru kita pesan, saya menyampaikan. Waktu yang paling kita jaga, jangan tidur. Walau ngantuk macam mana pun, janganlah tidur. Jagalah situ. Waktu Allah tengah mengagihkan rezeki. Waktu Al-Bukur, di antara selepas Fajar Sadiq, sebelum waktu At-Tulu'. Kalau ikut jam sekarang, boleh dikatakan di antara tempoh pukul 6 pagi sampai pukul 7, janganlah tidur. Kalau hari kerja tak ada masalah, memang kita dah siap-siap dah. 6 hingga 7. Walau macam mana mengantuk sekalipun, ustaz kata jangan tidur. Menyembah bumi kat Rihal tu. Saya tak tidur. Saya tak baring, saya tak tidur. Saya cuma tidur atas Rihal. La ilaha illallah, tidur juga. Jaga waktu itu pukul 6 sampai pukul 7. Itu waktu Allah mula mengakhirkan rezeki. Siapa tidur memang tak dapat. Sebab itu rezeki kadang-kadang sampai depan mata kan. Rezeki sampai depan mata. Kadang-kadang kita tak tengok dan tak ambil. Di situ para malaikat mula mengakhirkan rezeki dan diamalkan dengan bacaan doa itu. Kenapa kita beramal dengan ini? Adakah kita bergantung kepada ayat 1000 dinar? Jawapannya tak. Adakah kita bergantung kepada zikir yang 7 tadi? Jawapannya tak. Tapi kenapa kita buat? Kita ambil sebab. Sebab tu kena ambil. Sebab apa? Sebab beramal. Tapi bergantung kepada siapa? Allah. Sebab itu kadang-kadang bila kita beramal, saya dah baca lama dah, dekat 7-10 tahun, kenapa tak jadi? Sebab hati kita masih berpaut kepada amalan itu. Amalan itu boleh kita ambil, tapi jadi wasilah, perantaraan. Ya Allah, aku jadikan amalan ini untuk sampai kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku jadikan amalan ini sebagai aku persembahkan kepadamu ya Allah, untuk aku bergantung harap kepadamu atas apa juga pertolongan yang kau nak berikan. Sebab itu nak menyusun keyakinan dalam hati, ianya perlu sentiasa dilazimkan. Baik.
Berbalik kepada kisah tadi, Sayyidatina Hajar berulang alik di antara Safa dengan Marwah. Walaupun keyakinannya pada waktu itu air tak ada, tapi berulang sampai 7 kali. Dia tahu air tak ada, tapi keyakinan dia kepada Allah jauh lebih mengatasi. Satu. Yang kedua, adakah usaha yang kita buat Allah akan bagi kita hasilnya pada usaha tersebut? Jawapannya tidak. Adakah satu usaha yang kita buat Allah akan bagi hasilnya pada usaha tersebut? Jawapannya tidak. Sayyidatina Hajar cari air di antara Safa dengan Marwah. Allah bagi air Zam-Zam dekat mana? Air Zam-Zam muncul dekat mana? Dekat Safa Marwah ke? Jawapannya tak. Air Zam-Zam keluar di antara penjuru sejajar dengan Hajarul Aswad, lebih kurang dengan jarak berapa meter daripada Hajarul Aswad di situ. Kan jauh. Usaha di tempat lain, hasil di tempat lain. Dalam hidup, kadang-kadang kita doa dengan Allah nak ini, Allah bagi kita yang ini. Kenapa? Allah lagi tahu apa yang sepatutnya kita dapat. Baik itu waktu musim-musim sukar, waktu awal, zaman PKP. Zaman PKP, kan? Keluar kat media sosial masing-masing, rindu zaman PKP. Sekarang dia kata rindu, balik semula PKP pun dia tahu. Zaman PKP berapa orang yang susah? Kan ramai kan? Yang terjejas, yang kehidupan kita terganggu, berapa ramai? Kan ramai. Sejauh mana dalam susahnya itu yang macam mana kebergantungan kepada Allah jauh lebih mengatasi. Kan susah. Kita kalau waktu senang untuk kita kata yakin, saya yakin dengan Allah. Tapi dalam waktu susah, dalam keadaan nak meniaga tak boleh, apa tak boleh, susah kan? Tapi nak bergantung dengan Allah adalah satu perkara yang luar biasa. Sayyidatina Hajar usaha di tempat lain, Allah bagi air Zam-Zam dekat tempat lain. Sebab itu waktu mula air ada, kabilah Bani Jurhum daripada Yaman kan datang. Zam-Zam ni bahasa Arab ke? Zam-Zam. Ulama sebut waktu air tu melempah keluar, air melempah keluar, Sayyidatina Hajar nak kepung air itu kan, nak kepung air itu pakai batu, melempah keluar. Perkataan yang disebut oleh Sayyidatina Hajar adalah Zam, 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 Zam. Dia bukan naik tika tu Zam, Zam, Malagazam. Di kepung itu disebut Zam, Zam. Kabilah Bani Jurhum daripada Yaman dapat tahu sumber yang kering kontang ni, tempat yang kering kontang asalnya tak ada air, tiba-tiba ada air, menderu mereka datang. Sebab itu ketika mana Nabi Ibrahim AS datang semula untuk tengok anak dan isterinya, mendapati ada sedikit perkampungan yang sudah ada. Ada kabilah berhijrah. Kan menjadi satu tradisi kan? Kita belajar dulu dalam dekat sekolah kan? Menjadi satu tradisi dalam sejarah ketamadunan manusia. Kalau tempat itu ada sumber, tempat tu ada sumber, pasti orang akan datang. Sumber daripada muka bumi lah, kan? Saya baca bulan lepas punya berita kan, saya rasa ada sebahagian daripada kita baca, dekat, dia keluar kat berita harian, dekat Tanzania, baca kan? Salah satu, ada satu kampung yang, tak tahu, saya baca tu baru saya tahu, satu kampung dekat kawasan Tanzania ni rupanya ada satu tempat yang memang sumber emas paling berkualiti dekat situ. Ada seorang pakcik dah dekat 20 tahun kerja dia mendulang emas. Satu hari dia jumpa satu nilai berlian yang sangat tinggi nilai dia. Berlian tu dia bawa, dia tak tahu, orang kampung biasa, dia bawa berlian tu besar begini, lebih kurang, diserah pada kerajaan. Kerajaan bayar dia hampir $5 juta. Kaya tiba-tiba. Cerita jangan pula lepas ni nak pergi Tanzania. Sumber itu kan, orang bila dia tahu, bila orang tahu dia jumpa tu, apa jadi lepas tu? Sehari lepas tu menderu orang datang yang daripada mana datang, kata dia tiba-tiba satu sumber yang muncul di atas muka bumi menjadi satu tarikan kepada orang untuk datang. Di zaman Makkah Al-Mukarramah asalnya kering kontang, ada air, datang Zam, dia kepung begitu kan. Ada orang tanya saya itu hari, kata, Ustaz, ini kan orang tak ada pergi umrah. Ya, air Zam-Zam tak tumpah kan, orang tak ambil. Dia fikir macam tu. Dia fikir biasa kan orang datang kan berjuta kan, orang umrah non-stop datang, biasa orang ambil air Zam-Zam kan.
Kata dia tanya, tak kering ke Ustaz? Apa tak tumpah ke air zam-zam? Tak, orang tak ambil. Saya kata air zam-zam ni bukan macam pipe kat rumah kita tadah kat baldi. Air zam-zam ni sebenarnya keluar dekat dasar ke keluar dekat tepi? Telaga zam-zam tu kan, air zam-zam ni keluar dekat bawah ke dekat tepi batu? Jawapannya tepi tu. Dan airnya pernah penuh tak? Tak pernah, dia statik macam tu aja. Sebab itu ulama-ulama yang memahami secara tersirat telaga zam-zam ni, yang orang nampak atas, kita kata sebanyak ini je air zam-zam. Iya, secara zahirnya begitu. Ulama-ulama yang pernah bermimpi, masuk guru-guru kita menyatakan kita nampak atas, tapi sebenarnya di bawah telaga itu airnya seperti lautan, takkan pernah habis. Airnya bagus. Begitu air zam-zam ni kan diminum berdasarkan niat kan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala minum air zam-zam kerana dua sebab: nak jadi hebat dalam ilmu, nak jadi hebat dalam memanah. Dia nak memanah tu, nak jadi hebat tu, minum air zam-zam. Berdasarkan apa yang kita niatkan. Ya Allah, mudahkan urusan kerja saya, minum air zam-zam. Berdasarkan begitu, ambil sebab dengan minum air zam-zam. Tapi kalau berlaku tu sebabnya air zam-zam, jawapannya bukan, Allah yang bagi. Jadi sebab itu usaha dibuat tempat lain, hasilnya di tempat lain. Ujian datang yang kedua kepada Nabi Ibrahim AS. Daripada sinilah menjadi sebahagian pensyariatan dalam umrah kan, dengan sa'inya, iaitu Sayyidatina Hajar berlari di antara sebab itu kita katakan syariat haji, umrah dan korban daripada keluarga Nabi Ibrahim AS. Sayyidatina Hajar berlari di antara Safa dengan Marwah. Sampai ke hari ini syariatnya adalah yang sunat berlari lelaki ke perempuan dekat sa'i. Yang sunat berlari lelaki, perempuan tak disunatkan berlari. Tapi syariat asal yang berlari lelaki ke perempuan? Perempuan. Asal yang berlari siapa? Sayyidatina Hajar. Sekarang syariat dalam sa'i yang sunat berlari lelaki. Kenapa bertukar? Dulu yang lari perempuan, kenapa bukan perempuan yang lari? Saya teringat kata Syekh Nuruddin menyatakan, kalau sekarang yang lari perempuan, ramai ikut dia belakang. Sebab yang lari ni lelaki, tak ada siapa ikut dia. Allah menjadikan satu syariat sebagai satu penambahbaikan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan untuk letak isteri dengan anak di tempat yang tandus, ikut, taat. Diperintahkan untuk tinggalkan isteri dengan anak, ikut, taat. Tak banyak cerita Nabi Ibrahim. Bila datang nak ziarah, nak tengok, melepaskan kerinduan kepada anak dan isteri, datang lagi ujian. Apa dia? Ya Ibrahim, kamu kena sembelih dia. Ya Allah, nak dapat anak punyalah lama, tiba-tiba dapat anak suruh ditinggalkan. Anak tu membesar cantik elok dah, disuruh sembelih pula. Allahu Akbar. Kalau kita jadi begitu, ya Allah, apalah nasib saya begini. Tapi tak timbul begitu yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu bila dia menyatakan, Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam, aku telah melihat dalam mimpi aku. Mimpi para nabi ni kan berita yang betul. Mimpi kita yang kadang-kadang banyak mainan dalam tidur. Nabi Ibrahim kata, aku telah bermimpi, dalam mimpi aku tu aku sembelih engkau. Cakap pada Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pandangan kamu wahai anak? Kalau mimpi para nabi, ya, peristiwa itu betul. Tapi kalau mimpi orang biasa macam kita, Nabi sebut dalam Sahih Al-Bukhari ada 3 kategori. Kita punya mimpi ni sebagai orang awam ada 3 kategori mimpi. Pertama disebut dalam hadis, namanya hadithun nafas, iaitu perkara-perkara yang kita terlalu memikirkan sepanjang seharian, akhirnya terbawa dalam mimpi. Isu kerja yang tak settle, sampai balik ke rumah macam mana, begini, akhirnya tidur, apa yang kita fikirkan tadi itu masuk dalam mimpi. Berlaku kan? Namanya dalam hadithun nafas. Satu. Yang kedua, busyra min Allah, kategori mimpi untuk orang awam. Busyra min Allah iaitu berita yang datang daripada Allah. Apa mimpi yang bagus ni? Mimpi ni datang daripada Allah. Mimpi pergi haji, mimpi pergi umrah, mimpi duduk dalam majlis ilmu, mimpi jumpa para alim ulama. Yang penting mimpinya bagus-bagus.
Saya mimpi jumpa arwah ibu saya malam tadi. Ya, bagus. Saya mimpi jumpa arwah malam tadi, tapi tak kenal arwah itu. Masya Allah. Siapa arwahnya? Tak tahu. Macam ni. Adakah itu kita masuk dalam kategori iya? Mungkin itu orang-orang saleh yang kita tak kenal. Yang ketiga, kata Nabi, iaitu mimpi yang datang daripada takhwifus syaitan, mimpi yang datang daripada syaitan. Ini kategori mimpi macam mana? Kamu jumpa kena kejar dengan binatang buas, kamu nampak lembaga, lembaga hitam, lembaga itu, lembaga ini, lembaga tabung haji, semua lembaga. Dan segala-gala mimpi yang menakutkan, sampai kamu dikejar, contohnya terjaga mimpi, tercungap-cungap. Apa pasal ni? Saya mimpi kena kejar anjing. Mimpi berada dalam ketakutan, menjerit-jerit tanpa hantu. Terjaga. Nabi pesan apa? Kalau mimpi yang ini, kita terkejut, kita tak selesa, Nabi kata kamu bangkit dan baca isti'adzah, dan kamu meludah ke sebelah kiri tanpa keluarkan air liur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu. Tanpa keluar air liur, naya orang sebelah tu. Hujan ke, kata dia? Diam, saya tengah jampi awak ni. Jadi sebab itu ini saja saya kongsi. Dua malam yang lepas ini saja saya share saja, tak ada apa-apa pun. Dua malam yang lepas saya mengalami mimpi kena kejar dengan harimau putih. Saya cerita dengan kita, kalau mimpi-mimpi macam ni kita cerita dengan guru-guru kita kan. Saya mimpi kena kejar dengan harimau putih. Harimau putih, bukan seekor, dua ekor. Seram pula ni. Mimpi kena kejar dengan harimau putih. Dan mimpi tu terhenti bila cerita tu habis, sebab saya tersedar. Saya tersedar tu memang jadi spontan. Saya kata Allah gerakkan saya begitu, bukan saya, Allah gerakkan. Sebab sebelum tidur, bila kita baca bismillah 21 kali kan, spontannya bila dia melompat tu, seperti saya kata, bila dia melompat dalam mimpi tu, dia melompat gini, saya tengah tergamam begitu. Saya terus duduk, saya toleh kiri, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, mudah ke sebelah kiri. Pagi bangun saya baru tersedar, malam tadi saya buat begini. Saya kata tu bukan saya gerakkan, tidak. Ianya melainkan dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang Allah bantu kita dengan sedemikian. Mimpi yang begitulah. Jadi sebab itu sebelum tidur berwuduk dan kemudian mengkhatamkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21, jangan lebih jangan kurang. Berwuduklah, berwuduk bagus. Dan mulakan dengan rusuk sebelah kanan, mengiring rusuk sebelah kanan, itu paling bagus. Apa jadi lepas tu Allahu a'lam, tak tahu. Bermulaan tidur tu memang rusuk sebelah kanan ikut sunnahnya. Apa jadi lepas tu kita tak tahu, memang kita tidur. Sebab itu apa berlaku tengah tidur, tidur ni kan saudara kepada mati. Jadi apa berlaku masa kita tidur kita tak tahu. Jadi orang yang tak tidur tahu tak macam mana kita? Kalau orang yang tak tidur tengok kita tidur, dia lagi tahu sebab dia tak tidur. Jadi kalau dia tegur kita, engkau masa tidur tadi, ya Allah, macam kau pandai je. Muka pandai dia tak tidur, kita tidur. Jadi sebab itu saudara kepada mati, kalau dibangkitkan alhamdulillah, tak dibangkitkan innalillah, dua saja. Jadi bila Nabi Ibrahim AS bermimpi menyatakan, wahai anak, aku bermimpi aku sembelih engkau, Nabi Ismail AS punya respon apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ismail mengorbankan nyawanya dan Nabi Ibrahim mengorbankan kehendaknya. Kehendak Nabi Ibrahim nak tengok anak tu sihat, membesar. Lama tunggu kan, kan agak lama selepas Nabi Ismail lahir, barulah Sayyidatuna Sarah melahirkan anak yang juga merupakan seorang Nabi, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ismail mengorbankan nyawanya, Nabi Ibrahim mengorbankan kehendaknya. Dibawa. Apa Nabi Ismail pesan? Wahai ayah, pisaunya tajamkan, nanti baju tu jaga jangan sampai terpercik darah. Bila perintah ini datang, dibawa. Di sini berlakunya pensyariatan ibadah jamrah, ibadah jamarat, jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Sehingga kan tempat Nabi Ibrahim AS duk menyembelih anaknya itu sampai sekarang hari ini ditandakan dengan ada satu tiang pendek berwarna putih dekat pinggiran bukit di antara sempadan dengan Muzdalifah dengan Mina.
Kalau naik bas lalu nampak lah. Tapi tengoklah, kena tunjukkan. Siapa yang tahu dia kena tunjukkan. Di situlah tempat ditandakan Nabi Ibrahim duk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apa jadi lepas itu? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dalam surah Al-Quran kan, dalam Al-Quran menyebutkan ketika mana dua-dua dah redha dengan apa Allah perintahkan, falamma aslama, kedua-duanya terima, wa tallahu lil jabin, diterbalikkan. Muka Nabi Ismail itu tak melihat kepada dia. Jadi dibaringkan itu dalam keadaan wajah Nabi Ismail itu tak dilihat kepada Nabi Ibrahim. Nanti takut kesianlah anak. Dan pisau tu kena tajam, kata Nabi Ismail, darahnya jaga jangan terpercik, begini, baca nama Allah, semua. Apa yang dipesan oleh Nabi Ismail AS menjadi pensyariatan korban pada hari ini. Pisaunya kena tajam, jangan tumpul, jangan menyeksa binatang. Sehingga dalam kitab apa? Makruh hukumnya kalau mengasah parang yang nak disembelih itu di depan lembu yang nak disembelih. Makruh hukumnya. Tak boleh dia asah depan lembu nak disembelih. Ini bukan asah lagi, dia bersilap pula depan lembu. Lembu ni kata kita kena plan malam ni. Cek alik bot. Esok lembu dah tak ada. Lepas tu waktu disembelih perlu ditutup. Jangan yang ni sembelih sebelah lembu ni nampak, kena ditutup. Syariat itu datang daripada Nabi Ismail AS berpesan. Dan sampai pisau itu sampai di leher. Sampai di leher. Jadi sebab itu beberapa kali kita sebutkan cerita tentang penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dia bukan ceritanya letak sembelih ting tukar jadi kibas, bukan begitu. Bahkan pisaunya telah sampai di leher Nabi Ismail. Barulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Baru datang seruan suara daripada langit, wahai Ibrahim, wa fadainahu bi dzibhin azim. Dan kami gantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang agung. Sembelihan yang agung tu maksudnya digantikan. Jadi dialihkan oleh seekor kibas. Pensyariatan haji dan pensyariatan ibadah korban yang menjadi salah satu perkara yang perlu kita utamakan pada masa kedatangan bulan Zulhijjah. Sebab itu bulan ini 10 hari pertamanya disebut dalam Al-Quran wal fajri wa layalin ashr. 10 malam. 10 malam ini yang kata ulama tafsir merujuk kepada bulan Zulhijjah. Sebab hari-hari yang dinamakan 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah namanya hari Arafah, 10 Zulhijjah namanya hari Nahar. Bahasa kita sebut hari raya haji. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik, tak boleh puasa, haram berpuasa. Jadi kan disebutkan syariat korban bermula selepas ibadah solat Idul Adha dilakukan. Di sinilah kenapa kita kena pergi semayang dulu, baru balik kita sarapan dulu. Berbeza dengan raya puasa kan. Raya puasa kena sarapan dulu, kemudian pergi sembahyang. Kenapa kita kena makan dulu? Untuk menunjukkan hari itu dah tamat puasa. Betul, kita pergi sembahyang. Raya haji, kenapa kita kena pergi sembahyang dulu? Sebab cepat kita sembahyang, cepatlah ibadah korban boleh dilaksanakan. Ibadah korban akan bermula setelah mana solat Idul Adha selesai. Saya tak kira Ustaz, puasa ke, raya haji ke, sarapan, pergi sembahyang, balik saya sarapan lagi. Yang penting tak kisah mana-mana buat, yang penting sebelumnya itu. Jadi tahun ni kita agak berbeza sedikit. Ibadah korban yang perlu kepada SOP yang agak ketat, masjid yang ada pusat penyembelihan yang dibenarkan. Kalau tak ada, kena pergi sembelih dekat pusat penyembelihan. Ada penglibatan dengan KKM, MKN, veterina, sebab ada kekangan wabak yang sedang melanda. Dalam waktu yang sama, jemaah haji kita pun ditangguhkan pada tahun ini. Ada mungkin sahabat-sahabat kita yang dapat surat tahun ni, pergi tahun ni, tapi Allah tak izinkan. Tajuk besarnya Allah belum izin, itu saja. Itu tajuk besarnya. Sebab kita harus berpegang dan yakin begini kan, tanah haram Makkah dan Madinah, tajuk besarnya adalah atas jemputan daripada Allah. Sebab tempat ni mahal.
Dua tempat ni mahal. Nilai yang paling tinggi 100,000 dekat Masjidil Haram, 1,000 dekat Masjid Nabawi. Kita tak akan dapat sampai melainkan atas jemputan daripada Allah. Sebab yang semuanya kita panggil sebagai tetamu Allah. Kalau Allah izinkan, letaklah berapa halangan, insya-Allah sampai. Tapi kalau Allah tak izinkan, jawapannya letaklah berapa pun dia punya alasan, tak akan sampai. Sangka baik kita kepada Allah, mudah-mudahan tahun ni kita tak dapat pergi, jemaah haji Malaysia tak dapat pergi. Mudah-mudahan tahun depan ada berita baik untuk kita. Wallahu alam, kita tak tahu. Hikmahnya mungkin tak nampak sekarang, mungkin akan datang. Tapi dalam waktu yang sama, hati kita harus merasa gembira. Sebab walau jemaah haji kita tak pergi dan tak dihantar, kita harus merasa gembira. Sebab pada akhirnya tanggal 9 hari bulan Arafah, 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Yang ini itu hari saya bimbang betul. Janganlah sampai haji ni tak ada. Janganlah sampai haji ni tak ada. Walaupun Malaysia tak hantar, negara dan tak hantar, janganlah sampai haji ni tak ada. Sebab ada satu hari disebut sebagai Yaumud Du'a, hari berdoa, dan Yaumul Istijabah, iaitu pada 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Bila Saudi umumkan, di antara 1,000 ke 10,000 maksimum dibenarkan untuk jemaah haji tempatan buat haji, saya kata syukur, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah, ada orang akan berdoa pada hari yang sangat hebat itu. Kita yang tak pergi haji, kita melakukan ibadah dengan puasa. Ini antara nilai puasa tahunan yang sangat hebat. Yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa yang lalu. Puasa tahunan, puasa hari Arafah. Puasa-puasa tahunan yang memiliki nilai yang sangat hebat. Puasa apa itu? Nisfu Sya'ban, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, ni puasa tahunan. Puasa bulanan, puasa hari-hari putih 13, 14, 15, melainkan pada bulan Zulhijjah, sebab ada bertemu dengan hari tasyrik. Puasa mingguan, Isnin, Khamis. Puasa harian, puasa Nabi Daud. Pilihlah mana satu. Puasa Nabi Daud ni banyak yang terlepas kadang-kadang. Terlepas sebab apa? Dia alternate, puasa tak puasa, puasa tak puasa, puasa tak puasa. Tanya kawan kita, puasa hari ni? Puasa. Saya puasa Nabi Daud, Masya Allah. Hari ni puasa, besok tak, besok tak, tak. Satu hari je punya. Awak sebenarnya puasa harian ke, mingguan ke, bulanan? Tak ada, puasa sehari namanya. Sebab tu nampak macam mudah puasa Nabi Daud ni, tapi sebenarnya susah kalau nak istiqamahkan begitu. Sebab tu orang ambil puasa mingguan, Isnin, Khamis, ataupun puasa bulanan 13, 14, 15. Jadi puasa-puasa tahunan yang akan kita jumpa nanti, mudah-mudahan dengan asbab panjang umur. Kalau jumpa hari Arafah, puasalah, jangan sampai tak puasa. Sebab hari itu disebut sebagai hari berdoa, di mana kita puasa, Allah tak tolak doa orang berpuasa, orang yang pergi haji dengan melaksanakan rukun haji terpenting, berwukuf di padang Arafah. Kesemuanya ini adalah syariat-syariat ini adalah daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, berkaitan tentang pengorbanan Nabi Ismail, Sayyidatuna Sarah dan Siti Hajar, serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu tinggi, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga baginda digelarkan sebagai Abul Anbiya, bapa kepada sekalian para nabi. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, sebagian besar daripadanya berkaitan tentang hubungan kekeluargaan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketepikanlah keinginan kita, keutamakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah akan kurniakan pertolongan daripada jalan yang tak disangka-sangka, insya-Allah. Mudah-mudahan yang dapat kita kongsikan akan dapat beri manfaat. Insya-Allah nanti yang amalan ayat 1000 dinar tu saya akan kongsikan nanti dekat sahabat-sahabat di sini, nanti boleh diwar-warkan kepada grup-grup yang lain, insya-Allah. Nanti boleh disampaikan kepada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.